Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa limasyayikhina wa liman ahabbana والجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkurnia dan inayahnya, alhamdulillah kita sama-sama dapat memasuki sesi kita, iaitu hari ini sepatutnya kita membelajar hadis yang ke-14, iaitu darah orang Islam. Alhamdulillah, bila kita mempelajari hadis, kita jangan lupa kita mempelajari tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita hanya mengetahui Muhammad itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dan kita tidak pernah tahu apa dia sejarah, apa orang kata tentang Muhammad. Oleh sebab itu kita tidak merasa sayang kepada Nabi Muhammad, ya, kerana kita tidak tahu apa dia sebenarnya Nabi Muhammad buat. Ya, sila penonton dan semua sekalian. Jadi untuk pagi ini, sebelum kita pergi kepada hadis kita nak cerita sikit tentang Nabi Muhammad. Siapa dia Muhammad sebenarnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang Allah Taala lantik dia menjadi Rasul akhir zaman. Dan Rasul akhir zaman ini Allah Taala bekalkan dia dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi panduan sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, seorang pengkaji, pengkritik barat, dia telah memilihkan orang-orang yang terpengaruh dalam dunia dari segi pengaruhnya, ya, lebih kurang ratusan orang juga yang dipilih untuk nak banding dengan Nabi Muhammad. Ya, banyaklah, saya tak dapat sebutlah siapa mereka, tetapi mereka pengkaji ni, saya lupa nama dia, memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia yang paling agung, paling tinggi, yang tidak boleh dilawan oleh mana-mana pemimpin dunia yang lain. Jadi oleh sebab itu, cuba kita belajar secara sikit, kita kaji siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, tuan-tuan. Waalaikumsalam semua. Ya, Aiman. Connection tab semula ya ustaz. Okey. Tuan-tuan, saya lupa nama Mak Saleh ni. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu 10 ciri yang besar yang ada pada dia, yang menyebabkan dia menjadi pemimpin yang teragung. Nombor 1, mengalah. Mahatma Gandhi pun kalah. Ya, kalah, ya. Tak saya beri nama lah Mahatma Gandhi itu. Ya, pemimpin daripada agama Buddha pun kalah. Ya, janganlah Hitler, jangan jauh sekali. Why Nabi Muhammad chosen, dipilih? Okey, Okey. Nabi Muhammad dipilih kerana yang pertama sekali Nabi Muhammad itu the messenger. Messenger itu maknanya utusan Allah, bukan utusan manusia, bukan dilantik oleh manusia. Sebab itu Tuhan kata, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah kamu. Kalaupun dia ayah, sebenarnya betul dia ayah kepada anak-anaknya, tetapi walakin Rasulullah, dia itu adalah pesuruh Allah. Jadi as a messenger ni, saya nak sebutkan pada tuan-tuan, lebih kurang 28 ayat yang menyatakan dalam Quran Muhammad as a messenger. Ya. Yang kedua, dia kata Muhammad as a family man. Muhammad adalah seorang family man.
Jadi kalau kita nak tahu siapa dia family man ini, kita kena tanya isteri dia. InsyaAllah kalau sempat nanti saya ceritakan apa kata isteri Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad as a team leader, ketua, ya, kepada lead, dia lead everything. Dalam peperangan dia panglima perang, dalam apa tu masyarakat dia jadi pemimpin masyarakat, ya. Dan Muhammad juga manager administrator, seorang pengurus dalam pentadbiran. Hebat Muhammad ni, pengurus dalam pentadbiran. Lepas tu dia kata Muhammad yang keempat, military apa tu convener, military yang ada di barisan depan. Dia menguruskan pasukan perang Islam sehingga Islam dapat mengalahkan peperangan bersama orang kufar pada zaman Nabi. Seterusnya Muhammad juga dia kata as a judge, hakim. Bila Muhammad dipanggil untuk menguruskan perbelahan di antara masyarakat Islam dan bukan Islam, maka Nabi Muhammad telah datang untuk membantu. Itu Muhammadnya. Kemudian Muhammad juga as an entrepreneur, usahawan yang berjaya. Mari kita ikut apakah Muhammad ini seorang usahawan yang betul. So kita kena baca buku Hayatun Nabi, hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku Hayatun Nabi, ya, yang saya ada ni tuan-tuan, adalah satu buku yang sangat baik yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang pemimpin masyarakat dan sebagainya. Biasalah kalau kita tak jumpa, ya, ada Muhammad sebagai pengurus. Okay. Tak jumpa tuan-tuan, tak jumpa. Tak apa, nanti kita jumpa. Seterusnya dia kata Muhammad as a counselor, sebagai counselor ahli psikologi pun Nabi Muhammad ada. Okay. Sebab itulah apa tu imam-imam empat ini telah menulis banyak tentang sejarah Nabi Muhammad, yang mereka sebenarnya memperlihatkan kehebatan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai pemimpin, dan juga Muhammad juga as a ruler and statesman, ya, ruler sebagai pemerintah. Jadi bagaimana kalau pemerintah kita sekarang, daripada raja sampai ke Perdana Menteri sampai ke wakil rakyat, kita amalkan cara hidup Rasulullah ini, tentulah kita akan percaya, ya. Untuk akhir sekali dia kata Muhammad a visionary. Muhammad ini adalah seorang Nabi yang nampak jauh ke depan, sangat jauh ke depan dia nampak, ya. Jadi saya nak terangkan kepada tuan-tuan, setiap item itu lama makan masa, tapi mungkin saya akan lihat ayat Quran surah An-Nur ayat 55. Ya, ini tercatat semua sekali. Dia kata Allah has promised, ya, such of you believe and do good works, that He will surely endow them with the institutions of Khalifah on the earth. Okay, maknanya bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang hebat. Apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Tapi jarang ulama-ulama kita menyebut tentang kehebatan Muhammad. Okay, Nabi Muhammad kata seseorang yang ingin kejayaan, dia mesti ada keyakinan. Semua orang kata kita kena yakin, believe yourself, ya, believe diri kita. Nabi Muhammad dia believe bahawa dia akan berjaya sebagai seorang rasul, ya. Namun begitu dia diwafatkan pada umur 63 tahun, ya. Tak apa tu. Nabi kata bila kita ada kepercayaan, maka di situlah kita punya ekspektasi tentang hidup kita akan dapat kita lihat. Maknanya what you believe, what you expectations, maknanya belief itu akan membawa kita kepada kita punya ekspektasi masa depan kita. Okay. Bila kita menjangkakan masa depan kita itu bagus, dan oleh kita punya attitude kita berubah, sikap kita, bagaimana kita lihat orang, bagaimana kita melihat benda, bagaimana kita melihat suasana, bagaimana kita melihat orang-orang kufar pada masa itu adalah satu visionary yang ada pada Nabi Muhammad, yang tidak ada pada pemimpin-pemimpin pada masa itu. Sebab itulah beliau mengamalkan prinsip ini melalui Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah tu, walaupun ianya beberapa helai saja, kalau kita praktiskan di negara kita sebagai negara orang Islam, maka insya-Allah kita kena terjemahkan Piagam Madinah tu. Nanti saya boleh
cari Piagam Madinah itu dalam bahasa Arab, kita terjemahkan supaya membawa kepada kita membangun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai membangun sebuah negara Islam yang diperintah oleh orang Islam, dan hasil bumi orang Islam punya segala perniagaan dan juga perdagangan kita kuasai, dan kita memerintah dan kita buat keputusan kita, dan serta kita mampu membina sebuah tamadun baru, iaitu tamadun Islam. Sebab itulah orang barat ni dia mengatakan Piagam Madinah itu adalah new era. New era pada masa itu 1400 tahun dulu dia kata new era. New era ini akan membawa kepada golden opportunity untuk kita membina sebuah negara, sebuah tamadun. Tapi kenapa sampai kerajaan Andalusia itu hancur dari selepas beberapa ratus tahun wafat Nabi Muhammad? Kenapa? Sebab kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan hadis Nabi, dan kita meninggalkan apa yang Nabi pesankan. Jadi orang barat ni kata, bila kita telah ubah sikap kita, dengan sendirinya kita akan ubah tingkah laku kita. Kalau sikap kita nak jadi orang yang baik, nak membina tamadun yang baik, maka kita kena ubah kita punya tingkah laku kita. Bukan lagi tingkah laku orang-orang yang bangga diri, sombong, angkuh, ego, hasad dengki, dendam kusumat. Itu bukan orang yang berbehavior Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi kata, ya, wa kana khuluquhu khuluqul Quran. Bukan Nabi kata akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Bagaimana kita nak membawa akhlak Quran ini ke dalam pemerintahan kita? Kita jangan peduli apa orang kafir cakap. Yang pentingnya kita nak tunjuk Islam. Jadi ini saya menjadi orang PAS ni supaya lihat balik bagaimana akhlak Nabi kita nak bawa dalam pemerintahan kita, supaya mereka itu dapat lihat bahawasanya kita memberi contoh yang baik. Lepas tu Nabi kata, bila kita sudah berubah, akhlak kita sudah berubah, maka dengan sendirinya kita punya performance pun berubah. Yang kita akan berubah kita punya hala tuju kita. Kita akan berubah hasil kita. Kita akan mengubahkan kehidupan kita, sistem hidup kita, norm kita akan berubah bila kita sudah berubah tingkah laku kita. Tingkah laku kita adalah tingkah laku yang positif. Tingkah laku yang melihat orang lain itu sebagai satu sumber, bukan melihat orang lain sebagai satu musuh. Ingat ya. Jadi bila kita berubah, bila kita performa kita berubah, maka Nabi kata itulah kehidupan kita sebenarnya. Kehidupan yang dikatakan jil Quran, ya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang baik di mana Allah Taala sentiasa mengampunkan umatnya, dan juga Allah Taala menjaga segala kepentingan negara Islam, termasuklah Allah juga sayang kepada orang bukan Islam, kerana mereka ini duduk di bawah negara Islam dan bernaung di bawah negara Islam. Seperti mana Piagam Madinah, Nabi juga menjaga orang Yahudi, orang kafir Quraisy hidup sama, aman damai. Boleh tak kita buat macam tu? Jadi kata pengarangnya lagi, when you change your thinking, you change your belief. Pemikiran kita nombor satu. Sebab itu dalam Al-Quran ada 28 ayat berfikir. Afala yanzuruna ila al-ibli, afala tanzurun, afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala 28 semua yang mengarahkan kita supaya berfikir. 28 afala ya. When you change your thinking, pemikiran itu paling utama sekali. You change your belief. Kalau pemikiran kita tak berubah, maka kita tidak akan mampu mengubahkan kita punya kepercayaan. When you change your belief, you change your expectation. Bila kita mengubahkan kita punya keyakinan kita, tentu sekali lah kita punya ekspektasi tentang hidup kita sudah berubah, lebih positif. Bila ekspektasi kita berubah, when you change your expectation, you change your attitude, sikap kita akan berubah. Oleh sebab itu, will bring to behaviors. Behavior kita akan berubah sebab berubahnya sikap kita. Kalau sikap kita nak membangun, nak membina, nak menghidupkan sesuatu yang baik, maka tentu sekali behavior kita ke arah itu. Dia tidak boleh behavior yang bertentangan sama sekali. Lepas tu bila kita behavior dah berubah, semua orang baik, hormati orang, kasih sayang, taat kepada pemimpin, pemerintah dan sebagainya, di situlah barulah kita akan lihat performance kita. Performance kita mana tu positif, bukan negatif lagi. Then only kita akan bina sebuah kehidupan tamadun Islam. Then only dikatakan life of the Islamic modern country. Mana Islamic modern country mengikut pengarang ni, dia datang daripada perubahan berfikir, datang dari perubahan keyakinan, datang dari perubahan expectation, datang dari sikap yang berubah,
dari tingkah laku yang berubah, dari performa yang berubah, then only baru kita bina new era of Muslim generation of the world. Jadi itulah kita. Oleh sebab itu kata pemimpin ni, dia kata new era ni bukanlah artinya satu masa yang terhad pada tahun 20-an ataupun abad ke-20, abad 21, malah sampai ke hari kiamat. Kalau kita boleh melaksanakan apa yang Nabi tuntut di dalam Piagam Madinah, kita akan dapat melahirkan seseorang yang intelektual. Nabi kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Intellectual property and intellectual ability. Orang masyarakat Muslim yang intelek, yang maju. Katanya, you may end your school, kita boleh habis belajar, habis SPM, habis PhD, kita boleh habis, tapi you may not end your education. Ini kata seorang pakar pendidikan yang bernama Mutaimah. Mutaimah pun ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita akan menjadi seseorang yang lifestyle yang bagus, ya, berdisiplin, hamba yang berdisiplin, warga negara yang berdisiplin, warga negara yang bertanggungjawab. Lifestyle maknanya lifestyle kita adalah bersifat globalization. Global ni maknanya sampai ke hari kiamat kita akan jadi orang-orang yang hidup ni, life kita ni adalah style ke arah pemikiran Islam yang positif, bukan style yang ke arah menzalimi orang, memusnahkan masa depan orang, menghancurkan kredibiliti orang dan memenjarakan orang. Itu bukan tugas seorang pemimpin Islam. Itu pemimpin yang bukan Islam. Tuan-tuan, kita dalam Islam, kita dikehendaki oleh sentiasa bekerja secara berpasukan, teamwork. Lama dah kita dengar teamwork. Wa amruhum syura bainahum. Tuhan kata, segala urusan kita jangan kita buat keputusan kita, tanya orang. Jadi dalam global pemikiran Islam ini, kita kena tanya alim ulama dulu. Jadi sebab itu zaman Abbasiyah dulu, Osmaniyah, alim ulama dihormati, alim ulama dipelihara, diberi makan, diberi segala kemudahan untuk mencetak buku, untuk menerbitkan buku, untuk menulis dan sebagainya. Jadi tidak alim ulama itu dibekukan pemikiran mereka, diambil pemikiran mereka. Kerana pemikiran alim ulama adalah pemikiran Nabi, ya, pemikiran ulama. Jadi jangan kita abaikan ulama kita. Kita hari ini setiap negeri patutnya kita kena tubuh pasukan yang membantu ulama menghasilkan karya-karya mereka. Seperti zaman-zaman awal Islam dulu, di mana Asy-Syafi'i, di mana Ibn Khaldun, di mana Ibn Finas, di mana macam-macam lagi. Mereka ini dibantu oleh pemerintah sehingga mereka boleh mengeluarkan keputusan pertama. Mereka boleh menghasilkan injil-injil yang besar. Dan hari ini injil-injil itu telah dimajukan oleh orang kafir, orang barat, dan mereka mengaku bahawa ini mereka punya. Why not kita kembali asal? Ya, kita kembali pada zaman kita, ya, supaya Islam ini akan tegak. Oleh sebab itu, tuan-tuan, hari ini kita ada IT. Pada zaman Nabi tak ada IT. Hari ini ada IT. IT ini adalah alat untuk kita membangun. Dan IT ini begitu hebat dia, dengan fiber optik digunakan, dan ada pula sekali fiber optik yang sangat baru, di mana penghantaran maklumat itu begitu cepat sekali. Kita telefon hari ini, orang Amerika dalam beberapa saat saja boleh jawab telefon kita. So why not kita gunakan IT untuk segala kemudahan bagi membangun umat Islam sendiri, supaya mereka bukan sekadar nak jual barang melalui line, tetapi boleh bertukar-tukar maklumat, boleh bertukar-tukar pemikiran, dan juga boleh kita buat live perbincangan bersama-sama dengan tokoh-tokoh entrepreneur dunia, supaya kita tak payah pergi sana, di sini kita boleh buat. Okay? Tuan-tuan, di situ only baru kita timbul apa yang dikatakan etik. Etik ni akhlak. Ya, akhlak Islam kita nak, bukan akhlak Western. Kita nak akhlak Islam. Ya, bukan kita nak akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang tidak baik. Ya, kita nak akhlak yang bersifat akhlak Islam. Itulah dikatakan oleh pemikir barat ni yang mengatakan Nabi ni seorang pemimpin utama, new era of the Islamic generation, new era of jail and new Islamic generation. Mana Islamic yang generasinya Al-Quran Karim. Dia kata jil Qurani. Inilah yang saya masuk dalam kepala saya. Bagaimana syarat utama kita nak suruh faham Quran dulu. Kita nak faham Quran dulu, supaya kalau tak faham Quran, kita tak boleh pergi jauh. Then only barulah kita langkah lagi setapak. Ya, Quran dan hadis
dan pemikiran ummah kita nak kena ubah. Orang Islam kena ubah pemikiran mereka. Mereka kena bekerja keras, bekerja kuat. Dalam hadis, dalam Al-Quran ada lebih kurang banyak 18 ayat bekerja kuat. Ya, fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi. Dalam surah Jumaat, apabila selesai solat, kita kena terus keluar. Fantashiru, fa itu fa jawab, artinya terus pergi. Jangan balik rumah tidur sampai asar pun tidur. Jangan, haram sebenarnya itu. Fantashiru fil ardi, pergi ke kebun, tanam tanaman baru. Wa bataru min fadlillah. Wa bataru, waw tu dan ataf. Ibtaru tu daripada ibtara, ibtira'a, masdar dia. Cari min fadlillah, daripada rezeki Allah. Ya, wazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan mencapai kemenangan. La'allakum tu bukan mudah-mudahan, kamu akan tetap mencapai kemenangan. Macam hari ni kita tengok orang kafir, orang bukan Islam. Ya, mereka bangun seawal pagi. Mereka bangun pukul 2 pagi. Kita baru tidur. Orang yang balik kopi tu baru tidur. Dia pukul 2 pagi dah pergi pasar, uruskan barang. Ya, sampai pukul 8 pagi mereka minum 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 jam dia sedang bekerja. Tapi 5 jam orang Islam masih lena. Ya, sebab itu Tuhan kata, ya ayyuhal muddassir, wahai orang-orang yang kuat tidur ni, kum, bangun, fa'anzir, beri peringatan, ingat ya, wa rabbaka fakabbir, semayang dulu. Kadang kita tidur lama tapi tak semayang. Orang bukan Islam, mereka semayang ikut cara mereka, tak apa. Dan mereka berusaha, mereka menyimpan duit, mereka muncul strategi, sampai orang Islam pun tak boleh nak menegur di kalangan mereka, sebab mereka telah laju sangat. Ya, ibarat kata kita nak bertanding dengan dia. Orang kata apa tu, bila duduk on your mark, lepas tu came after you the fastest mark. Maknanya bila kita on your mark dengan mereka, kita baru on your mark, sila okey, jalan 1, 2, 3, dia telah berdepan kita jauh mereka meninggal kita. Jadi tuan-tuan, kita harus sedar, kita belajar hadis, belajar Al-Quran, tapi kita tidak boleh membawa apa yang kita belajar itu ke arah membangunkan sebuah negara Islam. Sampai mana kita nak pergi? Oleh sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad juga dianggap apa tu, kita kata seorang Rasul yang everything is. Ya. Okay. Jadi oleh sebab itu saya menyerulah kepada semua pelajar saya supaya sama-sama kita membantu, supaya kerana Nabi adalah tingkah lakunya, adalah tingkah laku, saya membantu. Sebagaimana Bukhari mengatakan dalam hadisnya dengan Muslim, dia kata every one of you is every one of you, saya tengok, setiap kita ni adalah is a shepherd tak, membawa, carrier, yeah? And everyone is responsible for what he is shepherd of. Kita tahu ayat ni, setiap orang bertanggungjawab di atas orang bawah dia. Jadi tuan-tuan, kita bertanggungjawab. Jadi saya bertanggungjawab kepada tuan-tuan dan puan untuk membawa tuan-tuan dan puan kepada pemikiran baru yang berdasarkan Quran dan hadis. Tapi hari ni kita jauh lagi, kita baru 280 siri, belum habis lagi. Itu baru nahu, kita belum pergi tafsir lagi. Okay, oleh sebab itu tuan-tuan, saya bercadang kita nak melihat dulu Rasulullah. Jangan kisah pasal hadis. Hadis ada. Hadis itu adalah diasaskan, dikeluarkan berasaskan kepada apa tu, pemikiran Rasulullah. Jadi kita nak lihat hari ini bagaimana Rasulullah, bagaimana kata isteri Nabi tentang beliau sendiri. Jadi kalau saya tanya isteri tuan-tuan kata apa tentang kita? Okey, puan cuba sebut perangai Ustaz Abdullah macam mana? Begitu ya. Jadi saya nak bawa kepada tuan-tuan, apa kata isteri Nabi ni tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan jangan marah. Okey. Nabi dia berkahwin dengan Khadijah bin Khuwailid. Ya. Jadi dia hidup bersama Rasulullah selama 15 tahun. Sebelum baginda menerima wahyu lagi. Khadijah ni rasa saya isteri yang mula-mula dikahwin ni. Ya, umurnya tentulah lebih daripada Nabi. Ketika itu umur 40 tahun, ya. Sehingga
3 tahun sebelum baginda berhijrah ke Madinah, dia meninggal dunia di pangkuan Rasulullah. Khadijah ni tuan-tuan meninggal dunia di atas riba Rasulullah. Saya pun seramnya bagaimana hebatnya Rasulullah melayan. Saya kan isteri meninggal di atas riba. Di atas riba dia ketika melepaskan nazaknya di atas riba Rasulullah. Ini ada hadis yang menyebutkan begitu. Okay? Itu saya tak nak terang jauh. Kalau nak terang jauh nanti kita tak dapat baca hadis. Kita kena baca dulu sejarah Nabi. Mana Nabi mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan isteri dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok pakaian saya hari ni, saya tidak pakai sebarangan. Hari ni saya pakai tie biru. Sebab tie biru ini melambangkan bersih, ya, baik. Kalau tie merah itu saya garang sikit. Hari ni tie biru, saya akan menceritakan tentang watak-watak Nabi yang sangat-sangat indah dalam kehidupan kita. Lautan biru, ya, awan biru. Ada banyak lagi yang associate dengan biru. Biru ini adalah bersih, suci hati. Jadi saya bukan nak kata saya ni bersih, tidak. Ini lambang. Bila saya bercakap tentang benda yang macam ni, saya pakai tie biru. Bila saya bercakap benda-benda yang perlu kita kena tekankan, saya pakai tie merah. Kalau saya bercakap benda-benda yang agak boleh kita masa depan, saya akan pakai tie kelabu. Tie kelabu ni artinya ada tie kelabu tu warna dia kuning-kuning sikit. Bukan kelabu, kekuningan sikit. Jadi 7 tie yang saya pakai tu semua ada visi dia. Bukan saya buat sembarangan. Tuan-tuan perhatikan hari ni tie biru. Jadi ramai orang tak tahu tie biru ni biru. Okey. Tuan-tuan. Kemudian isteri Nabi yang kedua, nama dia Saudah bin Zam'ah. Saudah ni dia seorang yang sudah berusia. Nabi kahwin dengan orang berusia. Ya. Ketika baginda berniat untuk menceraikannya, Saudah ni diceraikan oleh Nabi. Dia menyerahkan malam-malam gilirannya kepada Aisyah. Ya, Saudah ketika dia nak berpisah dengan Nabi dengan sebab-sebab tertentu, jadi pada malam-malam giliran dia tu, dia serahkan kepada Aisyah. Ya. Aku tidak lagi memerlukan laki-laki ini, kata dia. Saudah kata, bukan dia benci, aku tak perlukan laki-laki ini sebab aku ni dah tua. Okey, aku hanya ingin supaya tetap termasuk dalam isteri-isteri Nabi di akhirat kelak. Semua dia nak masuk syurga bersama dengan Nabi. Dia sanggup berkorban, melepaskan malam-malam dia kepada Aisyah. Kita hari ni kalau berkahwin lebih pada 2, boleh tak cakap begitu? Abang pergilah rumah Dinda, tak apalah hari ni. Kalau kita suruh dia pergi pun mesti ada sebab, ada benda yang kita nak buat. Tidak, isteri. Jadi Saudah ni dia melepaskan malam tu kepada Aisyah. Kerana dia kata, aku bukan suka sangat pada orang lelaki ni. Aku ni sebenarnya nak tumpang masuk syurga dengan dia. Cuba tuan-tuan fikirkan. Bukanlah dia benci pada Nabi, dia tak benci. Tapi mungkin Nabi sibuk sangat kan dengan urusan dunia, urusan memerintah negara. Sampai dia kata, biarlah ya Rasulullah, abang pergilah tidur dengan Aisyah. Itu saat-saat dia nak mati, ya. Okay. Saat-saat dia nak berpisah. Lepas tu Saudah ni adalah di antara keistimewaan Saudah ni, selepas Khadijah meninggal dunia, dialah yang menjadi isteri tunggal baginda. Ya, semasa itu, ya. Dan selama 3 tahun dia meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah. Isteri ketiga, Aisyah binti Abu Bakar, anak dara. Cantik, jelita kata-kata dalam hadis-hadisnya. Jadi okey, Aisyah ni, Rasulullah berkahwin dengan Aisyah di Mekah 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Ada riwayat mengatakan bahawasanya 3 tahun sebelum hijrah, ketika itu Aisyah berumur 7 tahun. Ada kata 9 tahun. Ya. Berkumpul dengan Rasulullah ketika bertemu Rasulullah ketika berumur berkumpul di mana hidup bersama dengan Rasulullah ketika umur 9 tahun. Ketika Nabi wafat, Aisyah berumur 18 tahun. Allah sayangnya, ya, Nabi wafat ketika umur 63, Aisyah baru umur 18 tahun. Meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah, 3 tahun selepas isteri yang tadi meninggal. Ada riwayat mengatakan dia meninggal bukan tahun itu. Aisyah adalah seorang isteri Nabi
Yang sesatunya baginda berkahwin sebelum umur remaja. Ya, yang lain tu semua dikahwin orang agak dewasa. Ya. Dan dikenali dengan nama Ummu Abdillah. Ada juga dikatakan Ummu Abdillah, ibu pada hamba Allah. Okey, tuan-tuan. Yang keempat, Nabi kahwin dengan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Hafsah, ya. Kita semua tahu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah. Jadi Aisyah ni banyak hadis. Ya. Okey. Yang keempat, menurut riwayat, dia pernah diceraikan oleh Rasulullah. Tetapi malaikat Jibril datang memberitahu baginda, Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk rojok semula kepada Hafsah, kerana dia seorang perempuan yang rajin berpuasa dan solat. Dalam cerita hadis mengatakan Nabi pernah menceraikan dia, tetapi malaikat, ada sebab kita tak tahu, tapi malaikat Jibril datang bawa kepada Nabi. Dia kata Allah suruh rojok balik. Kenapa? Kerana dia ni rajin berpuasa dan rajin buat solat sunat, rajin bertahajud. Tengok tak kelebihan yang ada pada isteri Nabi ni, ya. Sebahagian riwayat lain menyebutkan baginda rojok semula dengan Hafsah kerana kesian kepada Umar Al-Khattab, kesian kepada bapa tua, ya, yang rasa sedih di atas isterinya diceraikan, anaknya jadi janda. Meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah, dan semua lain mengatakan dia meninggal dunia bukan pada tahun itu. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya dia meninggal dunia, ya, Hafsah, ya. Isteri yang ke-6 nama Hindun. Hindun binti Umayyah. Yang Hindun ini digelari dengan Ummu Salamah. Dan ada banyak hadis tentang Ummu Salamah. Ya, ada hadis tentang Salamah, ya. Ini diam ni, dengar tak ni? Oh, ramai dengar. Okey, ya. Ini kita cerita pasal Nabi, ya. Bukan kita cerita pasal poligami. Ini satu keislaman pada Nabi. Kita tak tahu, ya. Okey. Menurut riwayat, Nabi menceraikan Hafsah dan kesian kepada Sayyidina Umar dan meninggal dunia pada tahun, ada kata pada tahun 45 Hijrah, dan ada kata lebih daripada itu. Yang ke 5, Ummu Habibah, yang dikenali dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, anak Abi Sufyan, ya. Okey. Yang kelima, dialah yang dikahwini oleh baginda Rasulullah ketika dia berada di Hafsah, iaitu di Ethiopia. Ya, kelima. Sebagai pelarian, baginda berkahwin dengannya dengan perantaraan Raja Hafsah, iaitu An-Najasi, melalui An-Najasi, ya. Mas perkahwinan dibayar oleh raja tersebut, ya. Dan apa sebabnya? Atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 400 dinar. Okay. Di dalam perkahwinan itu, Uthman bin Affan bertindak sebagai wali, ya. Dan Ummu Habibah meninggal dunia pada tahun lebih 44 Hijrah. Ini kita cerita pasal sejarah Nabi. Kalau kita tak tahu bagaimana sejarah Nabi, macam mana kita nak kasih sayang kepada Nabi? Kita tidak melihat dari aspek yang macam ni. Poligami ni maknanya sensitif, kita tak boleh lihat. Hari ini pun ramai orang poligami dan hidup aman bahagia, dan orang yang tak poligami pun hidup sengsara, ya. Okay. Kita tak nak begitu, ya. Kita nak ambil pengajaran, bukan kita nak tiru Nabi. Kita tak boleh tiru Nabi. Kita hanya boleh kahwin 4. Ada orang kahwin 4 bahagia, ada orang kahwin 4 tak bahagia, kahwin 2 pun tak bahagia, ada orang bahagia. Jadi kita lihat apa sebenarnya rahsia yang ada pada Nabi. Yang ke-6, Nabi berkahwin dengan Hindun binti Umayyah, ya. Yang ke-6 ni, Hindun juga telah meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah, ya. Isteri Rasulullah yang paling akhir sekali meninggal dunia. Dikatakan isteri yang paling akhir sekali meninggal dunia, lepas tu tidak lagi. Walau bagaimanapun, terdapat riwayat lain mengatakan Maimunah adalah isteri Rasulullah yang paling akhir meninggal dunia. Kita tak tahu. Ada kata Maimunah, ada kata Hindun. Okay. Jadi saya tak nak baca kepada tuan-tuan bagaimana layanan Hindun ini dan isteri Nabi kepada Nabi, ya. Tapi alhamdulillah, setelah saya baca dalam bahasa Arab, mereka ini mengahwini Nabi
dan bersetuju untuk berkahwin dengan Nabi disebabkan mereka sayang pada Nabi dan mereka ingin masuk syurga kerana Nabi. Okay. Yang ke-7, Zainab binti Jahsy. Zainab dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 20 Hijrah lagi, awal lagi ya. Jadi isteri Rasulullah yang paling awal meninggal dunia, dan dia adalah yang pertama jenazahnya diusung di atas keranda yang bertutup. Ya, ini cerita dalam sahabat ya. Yang ke-8 tuan-tuan, Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah ini pernah menjadi tawanan perang daripada Bani Al-Mustalik. Ya, semasa perang, dia kalah perang, jadi dia jadi tawanan perang dan berkahwin dengan Rasulullah. Rasul membebaskannya dan berkahwin dengannya, ya, membebaskannya dan meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah. Ya, dan akhir sekali ya, yang ke-9 yang ke-9 iaitu Maimunah. Yang ke-10 Safiyah binti Hayy binti Akhtar. Safiyah ya, yang ke 10 ni Safiyah. Dan Safiyah ni berkahwin dengan Nabi. Safiyah ni adalah keturunan Nabi Al-Harun. Ya, dia adalah keturunan tawanan perang Khaybar. Ya, masa perang Khaybar yang kemudiannya dibebaskan oleh Nabi dan bagi dia menjadikan pembebasannya sebagai mas kahwinnya, dan dia meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Dan akhir sekali Zainab binti Khuzaimah yang digelar dengan Ummul Masakin. Ya, kita dengar Ummul Mukminin, Ummul Masakin. Tadi ada Ummul lagi tadi, baginda mengahwini pada tahun 3 Hijrah. Rasulullah sempat tinggal bersamanya selama 2 tahun 3 bulan, dan sebab itu dia meninggal dunia. Jadi semua isteri Nabi meninggal dunia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang isteri-isteri Nabi. Jadi kalau kita tak belajar lagi, kita tak tahu. Jadi alhamdulillah kita lihat sekejap, nanti kita baca hadis kita. Hadis kita ada kaitan dengan keluarga, kehidupan Nabi. Hadis kita pada hari ini adalah hadis ke-14. Okay. Hadis ke-14 ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan bermaksud darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan melainkan dalam 3 keadaan. Ya, seseorang Islam itu tidak boleh kita bunuh dia kecuali 3 keadaan. Yang pertama, lelaki yang berkahwin tetapi berzina, boleh dihukum bunuh. Yang kedua, orang yang telah membunuh, ya, dan pernah membunuh orang, kita juga boleh hukum dibunuh. Dan yang ketiga, Nabi kata orang yang meninggalkan agamanya serta masyarakatnya, iaitu ini adalah orang yang murtad. Jadi 3 orang ini yang Nabi kata boleh dihukum bunuh di atas ketiga-tiga perbuatan mereka. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni kita tak nak i'rab an Abi Mas'ud, sebab kita dah i'rab lah. Kita nak i'rab la yahillu damu mri'in muslimin bi ihda, terutama sekali bi ihda salasin. Kenapa salasin? Sebab jadi mudhaf nilai. Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyibu az-zani, kita nak i'rab. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh diri dengan diri. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi, dan orang yang meninggal agamanya, ya, dan dia berpisah dari jemaah Islamnya. Jadi itu yang kita nak i'rab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim kita tak nak i'rab lagi, sebab kita dah i'rab dah. Okey, sekarang kita i'rab ya. Hadis 14. Ya, tuan-tuan buka 14. Ya, kita i'rab. La yahillu damun mri'in muslimin illa bi ihda salasa. Tidak halal darah seseorang yang Islam, maknanya seseorang Islam itu tidak boleh kita membunuh mereka illa, melainkan bi ihda,
Ihda tu maknanya bukan apa, dengan salah satu dari tiga perkara. Ihda, salah satu. Kalau dia kata la, la itu adalah haraf nafi, mabniun ala sukun. Okay. Yahillu, yahillu fi'il mudhari'. Sebab dia tanda dia ada ya. Okay. Ya. Dan dia marfa' dengan dhamma zahira. Ya. Wa huwa mudha'aful ain. Jadi yahillu ni asal dia halla. Halla ni adalah isim, dia panggil isim mudha'af. Seperti fa, seperti apa tu, marra, farra. Jadi dia punya ain ada dua, ya, dia panggil mudha'aful ain. Ya. Wa asluhu yahlulu. Asal dia yahlulu. Ya, halla yahlulu. Atas wazan yaf'ulu. Wazan yaf'ulu, tuan-tuan kena ingat, adalah wazan satu, bab satu. Wazan satu, bab satu, selalunya dia gunakan untuk menerangkan benda-benda yang berat, benda-benda yang tinggi nilainya. Jadi di sini apa yang nilainya? Nilainya tidak halal kita membunuh seseorang kecuali tiga perkara. Damun, damunya la yahillu damu. Damu adalah fa'il. Sebab damu ini balik depan dan dia ada selepas fa'il. Yahillu fa'il. Kalau ada isim bagi depan, dia di fa'il. La yahillu damu, tidak halal darah. Ya, damu fa'il marfu' dan alamat rafa'nya ad-dhammah az-zahirah. Wa damu, dia kata harfaini. Damu ini kita tahu dua huruf saja. Damu dua huruf saja. Tapi tuan-tuan tahu tak? Damu ni bukan dua huruf. Damu ni adalah asalnya tiga huruf. Bunyi dia damyun. Damyun. Wazan dia fa'lun. Damyun. Tapi ada dalam nahwu, kenapa dia tak sebut damyun, dia sebut damu. Ada sebab tu dia. Wa yuqalu fi tasrifi, kalau kita nak i'rab apa tu perkataan damu ni, kita nak i'rab, kita kena kata damiyat yadi tarmi damiyah wa yajma'u la dima wa dum. Ini tak payahlah, tuan-tuan. Ini adalah bab tasrif yang bertahap tinggi. Okey. Wa qawluhu, dan katanya damu mri'in. Damu mri'in, darah seseorang itu. Apa maksud darah seseorang itu? Tidak halal darah seseorang itu. Apa maksud damu mri'in? Ai irafatu dami, artinya mengalirkan darah. Irafatu dami, mengalirkan darah orang Islam. Itu maksudnya haram. Tidak halal kita mengalir. Kalau sekadar darah saja tidak apa-apa. Ya, kalau kita ambil darah, derma darah, itu bukan darah yang kita membunuh. Di sini bila kita bunuh, darah keluar daripada mana-mana bahagian. Fafil kalam, dan dalam ucapan dia kata mudhafun, mudhaf wa muqaddarun hasbi. Ya, wa uqimu al-mudhaf ilahi maqamahu. Okey. Itu tak apa, tuan-tuan. Ini kita tak payah terangkan. Kita tengok imri'in. Imri'in itu balik bawah, damu balik atas, imri'in balik bawah. Jadi imri'in itu mudhafun ilaihi majrur, dan alamat jarnya kasrah. Imri'in majrur. Jadi alamat jarnya kasrah. Kenapa dia majrur? Kerana dia jadi mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah damu. Ingat, kalau mudhafun ilaihi, mudhaf dia duduk dekat-dekat. Jadi damu mri'in, damu mudhaf, imri'in mudhafun ilaihi. Muslimin. Muslimin, dia kata sifat limri'in. Darah siapa? Darah orang apa? Orang Islam. Jadi orang Islam tu, muslimin tu jadi tabi', jadi ikut. Dia tabi' pada bawah. Jadi tabi' ni ada 4. Salah satu sifat limri'in, sifat bagi seseorang,
dan berbalik bawah, dan alamatnya adalah jar al-kasrah az-zahirah. Okey. Lepas tu illa dia apa sini, adatu hasrin, adat untuk menunjukkan pengecualian. Maknanya kita tidak boleh bunuh orang Islam melainkan adatu hasrin, illa melainkan hasrin ni artinya kepung. Jadi apa yang dikepung di sini, melainkan 3 jenis manusia ni yang duduk dalam kepungan ni yang boleh kita bunuh, yang lain tak boleh. Apa yang dibuat? Bi ihda, bi haraf jar, ya, ihda isim majrur, bi majrur bi min. Ni salah ni, majrur bi bukan bi min ya. Majrur bi bukan min, bi, dan alamat jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Sebab dia ada ya di akhir sekali tu. Kalau ya di akhir, dia kata kasrah muqaddarah. Dia tak boleh kata bi ihdayi. Ya. Kenapa? Kerana orang Arab ni dia tak boleh sebut kerana at-ta'azzur. At-ta'azzur artinya uzur. Ya. Wa ihda adalah mudhaf. Jadi muslimin bi ihda, ihda jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih salasin. Sebab itu dia balik bawah dengan salah satu dari 3. Salasin ismun majrurun bil kasrati li'annahu mudhaf. Kenapa dia sin tanwin? Sebab dia tidak ada alif lam. Jadi salasin ala wazni fa'alin. Tuan-tuan mesti ingat, setiap kalimah dalam Quran kecuali haraf, dia mesti ada wazan. Kalau salasin wazannya fa'alin. Wa qawluhu, okay, kita lihat, kita lompat sikit. As-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani artinya orang yang telah berkahwin tetapi melakukan curang. Ya, az-zani yang berzina. Jadi kenapa as-sayyibu? Dan kenapa az-zani? Az-zani patut az-zaniyu. Kenapa? As-sayyibu adalah khabar marfu' dan alamat marfu'nya adalah nampak jelas pada depan. Mana mubtada'nya? Mubtada' bila ada khabar ada mubtada'. Mubtada'nya adalah mahzuf takdirhu hiya. Hiya duduk di mana? Di mana hiya? Hiyanya duduk di atas tu. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasa. Wa hiya. Di sini ada hiya. Wa hiya. Wa hiya tu mana ialah. Tapi hiya dihazafkan. Tapi dihazafkan dan dia hanya ada khabar. Wa hiya as-sayyibuz zani. Wa hiya dihazafkan tapi diletakkan apa tu khabar terus. Az-sayyibuz zani, as-sayyibu ada khabar yang marfu'. Okey. As-sayyibu asluha sayyibun, itu maknanya orang lelaki yang dah berkahwin ataupun orang perempuan yang dah berkahwin tetapi ditinggalkan isteri suaminya, dia panggil as-sayyibu. As-sayyibu ni kalau perempuan kita kata jangga lah. Kalau orang lelaki kita akan kata dia duda. Kalau duda yang berzina, ya, maka duda ini kena sebat, kena hukum bunuh. Okay. Jadi wasayyibu, kataan sayyibu tu asal dia sayyib. Di atas wazan fa'il, wazan dia kan. Okey. Az-zani, az-zani sifah di sayyib. Jadi dia kata apa tu, orang lelaki yang dah kahwin, orang lelaki yang berzina. Berzina tu adalah sifat kepada sayyid. Dan wazan zina tu dia marfu'. Az-zani adalah marfu'. Dan alamat marfu' dia tak ada dhammah, tapi dia kata dhammah muqaddarah. Ingat, bila isim ada ya di belakang, kita kata dhammah muqaddarah. Kalau dia mansub muqaddarah, ya. Dia nahu ismun manqus. Ini adalah isim manqus. Isim manqus adalah isim yang ada ya di belakang tetapi sebelum ya baris bawah. Kalau maksur ada ya di belakang tetapi sebelum ya baris atas. Seperti Mustafa itu dipanggil maksur.
Yang ni az-zani manqus ya. Okey. Tolong puan, kita tengok lagi. Wan nafsu bin nafsi. Okey, okey. Wasayyibu mudhafun fil ma'na ni mahzuf. Ya takdiruhu zana as-sayyibu. Okey, ini tak apa ya. Kita tengok wan nafsu bin nafsi. An-nafsu, wa itu adalah wa ataf. Ataf kepada jumlah. Ataf kepada yang tadi as-sayyibu zani ya. Lepas tu mubtada marfu' dan nama marfu' ni adalah dhammah yang jelas. Lepas tu bin nafsi, bi haraf jar, haraf jar bi lah, bi haraf jar. Apa makna bi? Bi ada 8 makna sehingga 12 makna dalam Quran. Bismillah itu satu makna. Wa billahi itu satu makna. Tapi bin nafsi, makna bi tu maknanya yufidul istihqaq. Istihqaq itu maknanya wajib bunuh. An-nafsu bin nafsi, maknanya kalau bunuh seseorang itu wajib bunuh balik. Istihqaq itu makna berhak dibunuh. Dia panggil mandatory, orang kata sekarang. Tak ada pilihan lain. Okay. Lepas tu dan akhir sekali kita baca wan nafsi isim majrur dan alamat jarnya kasrah zahirah. Lepas tu wal jar wal majrur ada syibih jumlah fi mahalli raf'in khabar bi mubtada'in takdiruhu kainun. Ini tak apa tuan-tuan, ini tahap tinggi. Kita terima yang biasa dulu. Wa tariku lidini. Wa tariku lidini adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya. Dalam kita katakan orang yang murtad ya. Murtad. Orang murtad ya. Wa tariku lidini. Orang yang murtad. Wa tariku adalah al-waw wa ataf. At-tariku ma'tuf ala sayyid. Dan at-tariku ni adalah ikut as-sayyid. Mana as-sayyid? As-sayyid di atas tu. Was-sayyibu dia ikut. Dia ikut was-sayyibu. Lepas tu dan dia ma'tuf ke atas sayyid, marfa' dan alamat rafa'nya adalah dhammah zahirah. Li dinihi bagi agamanya. Li lam itu haraf jar zaid. Haraf jar ada banyak guna, tetapi ini gunanya untuk menunjukkan takkid. Takkid itu maknanya orang ini murtad kerana agama, murtad disebabkan agama. Wa taqwiyah, dan untuk menunjukkan strong, dia tu kuat meninggal agama, sebab itu dia kena bunuh. Okey. Din maf'ulun bih li ismil fa'il muta'addi. Ya, muta'addi iaitu al-murad majrur bil kasrah. Okey, tak apa ni, al-mufariqu lil jamaah, dan dia ni bukan saja dia berzina, tetapi dia adalah berpisah dari masyarakat. Al-mufariqu li dini, orang yang berzina ni adalah orang yang dihalang oleh masyarakat, dipulau oleh masyarakat, dan tidak dipeduli oleh masyarakat. Jadi al-mufariqu ni maknanya sifat kepada at-tarik. Ya, at-tarik. Orang yang meninggal agama, tentu sekali lah dia ni akan berpisah. Al-mufariq, dia berpisah dari jemaah. Al-mufariq adalah sifat kepada at-tarik, jadi pada depan, dan nama pada depannya adalah dhammah zahirah. Lil jamaah, li adalah haraf jar, al-jamaah maksudnya li haraf jar li ta'kid wa taqwiyah, untuk menunjukkan kuat. Kuat di sini dia meninggalkan, dia meninggalkan jamaah. Jamaah di sini masyarakat, ya. Orang yang meninggalkan agama, dia juga meninggalkan jamaah. Sebab itu Nabi kata lil jamaah. Lil jamaah tu dia bagi jemaah. Menunjukkan di sini maknanya dia meninggal agama dia sampai dia meninggalkan masyarakat dia, kerana dia kena pulang. Jadi oleh sebab itu dia kata li ni adalah li tambah untuk menunjukkan takkid dan kuat. Maksudnya takkid dan kuat ni, orang yang meninggal jemaah ni kena hukum bunuh. Seperti juga macam orang berzina, ya, dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah kita telah lewat sikit. Tapi tak apa, kita tidak boleh nak erak banyak, sebab banyak benda yang kita nak bagi.
Jadi tuan-tuan, insyaAllah tengah hari ni kita tak ada kelas. Sebab kita ada pagi tadi, kita ada pukul 11, dan tengah hari pukul 2 kita ada kelas, kita berehat. Dan insyaAllah kalau asar nanti saya akan maklumkan sama ada kita ada kelas ke tidak. Asar insyaAllah, dan malam itu kita akan adakan kelas. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan kedudukan pelajaran kita, saya tengok ramai orang yang duduk, yang live ini, dia tidak ada buku. Dia tidak buku, tapi dia belajar. Dan dia pun tak minta buku. Macam apa tu, macam yang lain semua ada ni. Dia macam apa tu, saya tengok saya dah tengok dah. Jadi saya tak tahu kenapa mereka tak ada buku. Seperti Ummu Kifah ni. Siapa dia Ummu Kifah? Ummu Kifah ni tak ada dalam nama senarai saya yang beli buku. Tak ada. Bukan beli, buku kita tak beli. Kita buku ni kita sumbang saja Ummu Kifah Jadi satu lagi, Nuraida Isa. Ini anda baru tak ada buku juga. Tak ada dalam senarai nama saya buku. Macam Farida Akmal ni dah ada buku. Zamilan ada buku. Syahid dah, kita dah hantar buku dia. Hajah Fatimah, Hajah Fatimah ni dia tak pernah minta buku. Tak tahulah dia ada ke tidak. Tetapi saya dah simpan buku untuk dia dan saya akan kirimkan. Safiah Kaulah. Safiah Kaulah ni tak pernah kita hantar dia buku. Nuraida Isa pun tak pernah. Tak pernah jadi kalau anda nak buku, sila WhatsApp Ustaz. Kita boleh hantar. Sebab kita ada lagi buku, banyak lagi ada buah buku. Lepas tu Aiman Zainuddin ni. Aiman ni memang mari rumah saya berapa kali mari, tapi buku tak ambil. Saja dia je. Lepas tu Norani Ahmad. Tak pernah minta buku dengan Ustaz. Minta lah buku. Lepas tu Lina Lian ni, baru ni. Tak ada buku. Puan Azaria ada buku. Okey. Nuriah Majid, ini yang Singapura ke? Nuriah Majid ni, kalau dia yang Singapura ni, saya dah hantar buku dia kemarin. Okey. Ahmad Abdul Majid, tak ada buku, saya kata. Dia dah attend kelas lalu, tapi buku tak ada saya hantar. Hantar dia dah beli buku. Jadi mana-mana orang yang tak ada buku WhatsApp Ustaz. Jadi Ustaz akan ajak kalsum, buku dah hantar dah. Tapi tak tahu sampai kita lagi. Datin Rahana ada buku dah. Haji Kamarudin ada buku. Lepas tu Haji Kamarudin Ahmad ada buku. Okey. Lepas tu ada lagi. Okey, Rozaini ada buku, Haji Rozaini ada. Okey. Rogaya Abdul Majid pun tak ada. Jadi orang ni kalau nak buku, sila WhatsApp Ustaz beritahu alamat. Kerana buku kita ada 60 semua sekali, ada lagi masih baki. Dan ada orang lagi yang saya belum post lagi yang dah ada nama di sini. Jadi kalau siapa yang masih lagi perlukan buku, silakan. Yang tak ada buku lah sebab buku ni kita diwakafkan. Dan kita ada buku dan kita ada lagi duit untuk bayar postage. Postage bayar duit tu banyak yang saya belum guna lagi. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Permudahkanlah urusan belajar semua kami ya Allah. Jauhkanlah hati kami daripada lalai kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami seringkali berhadapan denganmu ya Allah, segala macam-macam masalahmu ya Allah. Kau ringankan beban kami, kau tarikkanlah kesusahan dari kami.
Kau janganlah bebankan kami, hati kami dengan ingatan-ingatan yang diharamkan, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang segera mendapat keampunan-Mu. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mengasihi di antara satu sama lain, Allah. Kami tahu ya Allah, kami tahu ya Allah, perhubungan silaturahmi itu adalah wajib ya Allah, dan ianya merupakan ciri orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, terimalah amalan kami, terimalah pelajaran kami ya Allah pada hari ini, dan jadikanlah kami di orang-orang yang berminat mempelajari ilmu-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, kepadamu lah saja kami berserah. Rabbana wa alaika tawakkalna wa ilaika nabna, kepada kamu lah jiwa kami berharap. Birahmatika ya Hayyun, dengan rahmat Kau ya Maha Kuasa, ya Qayyum, ya Maha Kuat, ya Arhamar Rahim. Wahai yang mengasihani umat-Nya ya Allah, hamba-Nya ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, sesi kita pukul tengah hari ini tidak ada. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, kita buat petani. Kalau petani tak ada, saya akan maklumkan lebih awal. So tengok-tengoklah apa tu WhatsApp kita, dan ahli WhatsApp kita dah ramai dah sekarang ni. Ya, saya kata hampir 200 orang dah ramai dah. Jadi semoga tuan-tuan puan, semoga tuan-tuan puan apa tu tidak kekal jangan dalam ahli kita, dan janganlah menarik diri. Kalau tuan-tuan menarik diri, satu kerugian. Ya, tak faham dengar, tak faham dengar, lupa tak apa. Itu syarat belajar kita, lupa. Jadi itulah kata Imam Syafi'i, lupa itu syarat nak membolehkan kita pandai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.